Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan pada anda semua. Jadi Alhamdulillah hari ini kita dapat sambung PDPR kita dalam tajuk perkaitan alaf, abad, dekad dan tahun serta tukar unit masa. Okey, jadi kita mulakan dengan perkaitan antara alaf, abad, dekad dan tahun yang ada pada dalam buku teks awak muka surat 146. Cikgu harap anda semua telah bersedia dengan buku teks anda masing-masing. Baik. Kita tengok dulu apakah perkaitannya. Baik. Seperti yang tertera dalam buku teks awak, perkaitan yang pertama ialah dekad dan tahun. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Itu kaitan pertama. Kaitan yang kedua ialah 1 abad pula. Tadi dekad, sekarang abad. 1 abad sama dengan 100 tahun. Dan yang ketiga, 1 alaf sama dengan 1000 tahun. Okay, yang ni tolong ingatlah sebab lepas ni kita akan belajar tukar unit masa dan pertukaran ini akan digunakan. Okay, seterusnya kita tengok tukar unit masa. Yang pertama ialah jam dan hari. Apakah kaitan antara jam dan hari? Kaitannya ialah 1 hari sama dengan 24 jam. 1 hari sama dengan 24 jam. Tolong ingatlah kaitan ni dalam buku teks awak tu dia letak kat bahagian tips. Okey, 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi sebenarnya kita akan gunakan sifir 24. Kita akan gunakan sifir 24 untuk pertukaran jam dan hari. Okey, tengok contoh yang pertama. Jefferson Panting tu Baik. Dia bercuti selama 3 hari, disuruh nyatakan dalam jam. Jadi 3 hari sama dengan berapa jam? Jadi cara untuk selesaikan masalah ni ialah dengan mendarab. 3 darab dengan 24 dapatlah 72 jam. Baik, cikgu terangkan sikitlah. Padam dulu kejap. Baik. 1 hari, dia dah beritahu kat situ 1 hari sama dengan 24 jam. 2 hari 48 jam. 3 hari dan seterusnya lah. Cikgu ambil sampai 9 hari. Baik, kaitan dia ialah 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi kalau awak nak tahu hari kepada jam, kita kena darab dengan 24. Sifir 24 lah ni. So, kalau cikgu nak tahu 9 hari macam mana? 9 hari berapa jam? Jadi, 24 darab dengan 9. 9 darab 4, 36. 3 ke atas, 18, 216 jam. So, 9 hari sama dengan 216 jam. Kalau terbalik pula, kalau dia nak tahu daripada jam, dia nak tahu kepada hari, kita kena bahagi. Kita kena bahagi dengan 24. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Okey, tengok contoh nombor 2. Sekarang dia dah bagi hari dan dia dah bagi jam. Dia nak semua dalam jam. Baik, sekarang yang kita nak tukar ialah hari lah. Sebab jam dia dah bagi, so 21 jam ni memang dah dalam jam. Jadi, bersedia dengan jam ni lah. Jam ni dia dah bagi 21 jam. Jadi, yang 10 hari ni kita nak tukar kepada jam. Jadi, 10 hari darab 24, jawapannya 240. 240 ni kita tambah dengan 21, dapatlah jumlah semua jam ni ialah 261. 21 ni kita nak tukar tak? Yang 21 ni? Tak payah. Kenapa? Sebab dia dah dalam jam dah. Jadi tak payah nak tukar. Okey. Sekarang pertukaran dari jam kepada hari. Okey, cikgu ambil terus contoh nombor 4. Okey, dia tanya 180 jam. Dia nak hari dan jam. Jadi macam mana tadi? Formula dia, tengok atas ni balik. Dari jam, nak tukar kepada hari, kita kena bahagi dengan 24. Jam kepada hari, kena bahagi dengan 24. Jadi kita gunakan dekat contoh nombor 4.
Kita bahagilah 180 bahagi dengan 24. So, kita akan dapat macam yang dalam buku teks awak ni. Kalau siapa yang tak pasti, awak buatlah sifir 24 dekat sebelah. Macam biasa, macam awak bahagi biasa. Sifir 24. Awak buat sifir 24 dan awak akan dapat jawapan seperti ini. Okay. So, jawapan dia itu ialah hari. Dan kalau dia ada baki, dan baki itu ialah jam lah. Sebab dia tak boleh lagi nak bagi dengan 24. So, jawapan dia 7 hari 12 jam. Okey. Seterusnya, kita tengok kaitan antara hari dan minggu. Kaitan dia ialah satu minggu sama dengan 7 hari. Satu minggu sama dengan 7 hari. Okey. Memang betul lah. Satu minggu memanglah ada 7 hari. Kalau kita mula dari hari Ahad sampailah hari Sabtu ni, kalau kita kira dia akan ada 7. Tak kiralah awak bermula dari hari apa pun, dia masih lagi satu minggu sama dengan 7 hari. Jadi, bila kita kata satu minggu sama dengan 7 hari, maksudnya kita akan gunakan sifir 7 untuk pertukaran unit dia. Jadi, dari minggu kepada hari, kita darab 7. Dan dari hari kepada minggu pula, kita kena bahagi dengan 7. Sifir 7. Cikgu harap semua dah mahir lah dengan sifir 7 ni. Okey. Baik, kita tengok latihan yang pertama. Latihan 1 ni. Okey. Murid 4 Marih diberi masa 4 minggu untuk siapkan mural. Jadi, dia nak tahu 4 minggu ni berapa hari. Seperti yang kita dah tahu tadi, dari minggu kita nak tukar kepada hari, kita kena darab dengan 7. Jadi, darab je lah. 4 darab 7, dapatlah 28 hari. Okey. Okey, sekarang terbalik. Nombor 2 ni, contoh dia, tukar 56 hari kepada minggu pula. Apa formula dia? Kena bahagi. Jumlah hari kita bahagi dengan 7, dapatlah 8. Ada baki tak? Kalau tak ada baki, sifar maknanya jawapannya hanya ada minggu lah. 8 minggu. Kalau dia ada baki nanti dekat sini, ada baki lagi untuk hari. Okay, tak ada baki kan? Contoh macam nombor 3 ni. Awak tengok dia ada baki. So, dia tanya 16 hari ada berapa minggu dan hari. Kenapa dia masih lagi nyatakan hari dekat sini? Sebab nanti dia ada baki. Okey. Okey, tengok cara ni. Dia dah bahagi ni. 16 bahagi 7. Guna sifir 7. Sifar 1, 2. Ingat lagi tak ni? Cara nak bahagi ni. Okey, sifar 7, 14, 21. Cikgu sampai 3 je lah. Sepatutnya sini sampai 9. Tapi tak payah tulis sampai 9 dulu. Okey, 16. Mana 16? Dia dekat situ. So, anak panahkan kepada 2. So, 2 ni jawapannya ialah 2 minggu. Dan ada baki. Baki ni ialah hari. So, jawapannya 2 minggu dan 2 hari. Okey, seterusnya kita tengok bulan dan tahun. Okey, apakah kaitannya? 1 tahun ada 12 bulan. Dari Januari sampailah Disember ada 12 bulan. Jadi, bila kita dah tahu kaitan dia macam ni, jadi kita tahulah kita kena gunakan sifir 12 untuk pertukaran unit tahun dan bulan. Kalau dia terbalik, nak bulan pula kepada tahun, kita kena bahagi dengan 12. Yang ni kena ingat. Jadi, soalan pertama, tempoh pembinaan menara Kuala Lumpur ialah 5 tahun. 5 tahun ni untuk siapkan menara ni. Jadi, dia nak tahu dalam bulan. Dia nak tahu dalam bulan, jadi kita kena darab lah. Kalau dia bagi dalam tahun dan dia nak tahu dalam bulan, kita kena darab. Jadi, 5 darab 12, jawapannya ialah 60 bulan. Okey, kita tengok contoh nombor 3 terus. Okey, sekarang ni dia suruh tukar 172 bulan kepada tahun dan bulan. Okey, jadi formula dia ialah kalau dia bagi bulan dan dia nak tahun,
dia nak tahun. Kenapa dia tulis sini tahun dan bulan? Sebab nanti ada baki. Baki tu ialah bulan lah. Tapi sebenarnya dia nak tahu dulu dalam tahun. Jadi kita kena bahagi. Okey, kita tengok contoh ni. Okey. So, 172 bahagi dengan 12. Sifir 12. Sama saja. Sifir 12. So, kita buat sifir kat sebelah. Dia mula dari sifar. Teruslah sampai 9. Tapi cikgu buat sampai 5 dulu. Sifar, 12, 24, 36, 48 dan 50. Okey. Buat macam biasa. 12 baki 52. Cikgu ambil sampai sini. Okey, 52. Okey, dia dekat sini bawah ni. Ambil kepada silap. Sini ialah 60 tadi. Cikgu silap sini. 48, 60. Jadi ambil kat sini lah. Okey, 48, 4. So, 48 dan ada baki 4. Jadi, bila ada baki 4, 4 ni ialah 4 bulan. So, jawapan ni ialah 14 tahun, 4 bulan. 14 tahun, 4 bulan. Okey, dan terakhir sekali kita tengok pertukaran unit masa antara tahun, dekad dan abad. Ingat lagi tak? Yang mula-mula tadi kita belajar. 1 dekad sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey. Jadi, tengok soalan pertama. 23 tahun. Dia dah bagi tahun tapi dia nak dalam dekad. So, kena bahagi dengan 10. Inilah cara dia bahagi dengan 10. Jawapannya ialah 2 dekad 3 tahun. Ada baki 3 tahun. Okey. Tengok soalan nombor 2. Okey, dia tanya 134 tahun berapa abad dan tahun. Tahun berapa abad dan tahun kena bahagi dengan 100. Kena bahagi dengan 100. So jawapannya ialah berapa tu? 1 abad 34 tahun. Okey, nombor 3, 2 abad 7 tahun. Ini darab lah. Bila dibagi abad dan dia nak tahun, jadi kita kena darab. 7 nak buat apa-apa tak 7. 7 tahun ni memang dah dalam tahun. Jadi dia hanya perlu ditambah dekat bawah ni. So 2 abad darab dengan 100. Dia akan dapat 200 tambah dengan 7. Okey. Contoh nombor 4. 4 abad 8 dekad dia nak tahu dalam tahun. Jadi kita tukar abad dulu. 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi kalau 4 abad 400 tahun lah. Okey, sekarang kita tukar dekad pula. 1 dekad 10 tahun. Jadi kalau 8 dekad 80 tahun, kita tambahkan dapatlah 480 tahun. Baik, itu saja pelajaran untuk hari ini. Cikgu harap awak semua faham dan cikgu akan bagi latihan nanti. Sekian, terima kasih.